Belum kerja, kena bayar hutang. Negeri kaya. Pasal apa? Sebab tu saya kata kalau kita perintah, ini tak payah PTPTN, anak orang miskin mesti diberikan beasiswa. Apa masalahnya? Dulu Malaysia lebih miskin pun kita boleh bagi tolong. Sekarang Malaysia dah kaya, yang sikit 3-4 orang tu kaya melampau-lampau. Cukuplah. Kita dah nasihat. Setengah tu kawan-kawan saya tahu tak? Ini yang ketua menteri, menteri besar, perdana menteri, semua kawan-kawan saya dulu. Kadang saya jumpa dia kata, sudahlah, tak usahlah fitnah-fitnah lagi, cukuplah ini. Sekejap beg, sekejap subang, sekejap rantai, sekejap gelang, cukuplah. Sekejap cincin yang mahal-mahal pula tu. Kalau dah rupa cakap biasa, pakailah cincin mahal macam mana pun, macam itulah juga. Cukup. Nak mahal. Semua nak lawa. Saya pun nak lawa. Saya ingat datang tuaran pun saya nak smart juga. Jadi saya tahu orang tuaran ni cantik-cantik. Biasa, tak ada salah. Tapi jangan ambil orang punya. Jangan ambil tanah. Jangan ambil balak. Balak negeri ni pun bapak kamu tanam kan ni? Ya, saya jumpa kawan-kawan lama. Saya kata, ni balak kamu ambil macam ni, bapak kamu tanam semua ni. Oh, kamu 50,000 ekar, kamu 100,000 ekar. Ini anak aku 60,000 ekar. Ni bapak kamu punya, boleh bagi begitu. Kalau bapak kamu punya, bagilah. Saya tak kisah. Orang nak kaya, jangan kita iri hati. Jangan kita latih diri kita benci kepada orang kaya. Kita benci kepada orang zalim. Kita benci kepada orang rasuah. Tapi kita kadang-kadang miskin ni pun, orang tu zalim, orang itu rasuah, bagi RM200 kita. Bukan cakap yang lain. Ini kes baru ni kan, yang kes menteri yang lembu kodoh. Ya Allah. Elektrik, syarikat besar dia ambil, syarikat simen mereka ambil, syarikat Sahab Bumi Putera dia ambil. Wang ternakan lembu pun nak bagi ke anak menteri. Jadi Allah. Jadi yang kita nak dapat, bila nak dapat ni? Kalau sudah kata saya nak saham, nak bangunkan syarikat teknologi maklumat, orang bertengok muka kami, duduk kampung tuaran teknologi maklumat, diam je lah. Tak boleh. Saya nak saham untuk dana kuasa elektrik. Kamu pun kalau engineer, kamu tahu lah, kamu tak tahu apa? Tak boleh. Kemudian nak ternak lembu pun tak dapat. Siapa dapat? Anak menteri. Berapa dapat? 250 juta ringgit. Tak ada orang jaga ayam? Ada ayam tak? Ada. Lembu? Ada. Kambing? Ada. Itik? Ada. Orang Cina babi pun ada. Berapa? Berapa? Berapa peruntukan? Satu ayam RM1,000. Nak beli satu ayam dapat RM1,000. Kambing RM50,000. Tak adanya, tak ada dapat apa. Sebab apa? Sebab orang kampung. Bagi pemimpin UMNO kerajaan ini, orang kampung ini macam kuli, tak ada harga. Tapi kalau anak menteri jaga lembu pun dapat 250 juta. Kita jawabnya macam mana? Kalahkan mereka dalam pilihan raya. Itu jawab. Kuasa di tangan kita. Bagi wang ambil. Bagi wang ambil. Bagi baju pakai. Tapi biar cerdik. Saya cerita 2008. Saya bertanding di Permatang Pau. Saya jalan dengan Aziza. Jalan dengan Aziza. Minta minum dulu. Saya jalan dengan Zahari Muni. Anak-anak muda. 12 orang baju BN. Assalamualaikum tu. Saya pun, saya tengok saya belah sini jalan, dia belah sana jalan. Saya pun Waalaikumsalam. Biasa lah kan. Dia orang angkat tangan, saya angkat tangan lah. Orang BN. Saya jalan dengan Gaziza. Assalamualaikum tu. Tengok sini. Saya pun tengok dia. Waalaikumsalam. Malas saya kena pergi dan jauh-jauh salam kan. Dia dengan baju BN. Dia panggil dia, Datuk. Tengoklah Datuk. Tok Noah, tengok. Saya pun tengok. Tuan-tuan ni baju belah orang, baju BN. Dia angkat baju dia.
gambar Anwar itu. Saya bersenyum. Dia kata kat saya, itulah dia tu, saya suruh tengok, tak mau tengok. Ni luar ni, dia orang bagi RM400 dari pagi sampai malam kena jaga. Tapi undi dan hati ini yang dalam ni. Jadi saya nak cadang kawan-kawan anak-anak muda macam tu lah. Saya adalah ketua AMK, kawan kita orang kenal semua. Yang lain, dia bagi baju PN lah. Ni Fauzi bila bagi nasihat, bagi ambil, suruh pakai. Bagi yang lawan 200 kita ambil, bila lagi. Tapi ingat, jangan oleh kerana baju selai wang 200 kita teruskan dengan dasar. Saya nak ulang, saya tidak musuh dengan adik-adik ni. Banyak kadang-kadang kawan-kawan pas kita, apa ni Anwar? Kamu tak musuh? Saya kata, saya bukan musuh. Ahli UMNO jasa pada saya pun ada. Mereka kuat ni, termasuk Sabah dulu. Wah, no, Sabah kuat dengan saya dulu. Saya bukan musuh dengan mereka. Tapi dia sokong saya sebab apa? Dia ingat saya boleh bantu rakyat. Bukan dia sokong untuk saya ambil bala. Bukan dia sokong kerana saya nak kaya. Dia sokong kerana saya boleh bantu rakyat. Orang bawah ni dia tak salah. Tapi kalau dia tahu maklumat, dia masih jadi itu dia salah. Jadi yang salah itu dasar UMNO. Yang salah itu pemimpin yang zalim. Tak ada rasa malu langsung, tak ada rasa salah langsung. Hasil kalau saya jadi pemimpin tengok rakyat macam saya malu sungguhan. Demi Allah saya cakap betul. Saya pergi kadang-kadang masa saya Menteri Kewangan, 10 minit daripada pejabat kementerian. Itu kawasan Kampung Kerinci. Masa dulu tu cukup miskin, daif. Ada seorang mati di situ. Saya pergi ziarah. Saya Menteri Kewangan, negeri membangun yang terkaya, dasar ekonomi yang hebat, juru cakap dunia Islam, macam-macam hari itu. Kalau TV3 puji dia tak kalah. Tapi 10 minit daripada pejabat Menteri Kewangan dan kawasan rakyat yang miskin. Itu sebab Tuhan bagi mata, ya, akal dan hati. Kita kena faham. Sebab itulah bila tengok itu yang saya lancarkan projek perumahan rakyat terbesar dalam sejarah negara kita. Bukan saya dengar daripada pakar ekonomi, bukan saya dengar daripada perancang. Saya tengok ini, saya katakan kepada pegawai 10 minit dapat Kementerian Kewangan pun begini. Belum lagi sampai ke kawasan Hulu, belum lagi kawasan pendalaman Sabah. Maka sebab itulah saya minta kawan-kawan, ya, ambil saja. Tengok kawan-kawan kita dalam UMNO, kita tak selesai dengan maki hamun kita. Wah, Anwar ni jahat, ya. Kamu baik buat apa? Kalau saya jahat masuk penjara 6 tahun, dan masuk penjara 6 tahun ekonomi berkembang, harga barang turun. Dah juga. Dia kata ini punca masalah di Malaysia ini ialah kerana Anwar baik. Masa masuk dalam penjara 6 tahun, harga barang naik juga, rasuah lagi banyak. Jadi sebab itu saya kata bukan soal individu. Sudah kena faham mengapa kita pilih parti keadilan dan mengapa dia bekerja sama dalam satu tim pasukan dengan Pakatan Rakyat. Time untuk bawa perubahan, dan terutama di kalangan anak-anak muda. Never underestimate the capacity, the resolve of the youth to understand, initiate change. Jangan kita pandang ringan dan remeh kesedaran rakyat. Orang yang menyokong para nabi bukan semuanya toke-toke dan orang pandai-pandai. Rakyat kerana sentuhan perasaan dan hati mereka. Sebab itu kita kena niat dan ikhlas betul-betul bahawa
cukuplah dengan kezaliman, cukuplah dengan penindasan. Mari kita bawa perubahan bagi negeri kita. Mudah? Tidak mudah. Kita cakap 1 jam, mereka dalam televisyen 10 jam tiap hari 14 tahun hantar. Jadi tak mudah. Tetapi boleh menang kerana apa? Kerana ikhlas al-amalillah. Kita ada keikhlasan dan kita sungguh-sungguh mastaqamu, komitmen yang penuh untuk bawa perubahan. Saya, sebab itu saya kata saya yakin apa yang kita sudah boleh jangka perubahan berlaku kalau kita ambil alih kerajaan negeri Sabah dan Persekutuan. Saya mudah tengok, bukan janji, tengok Selangor dan Pulau Pinang. Selangor, Menteri Besar, Menteri Negeri, Exco Negeri dilarang terlibat dalam mana-mana syarikat, dilarang ambil saham, dilarang ambil tanah atau apa-apa kepentingan daripada kerajaan negeri. Dapat, mereka dibuat. Ini berlaku. Sebab itu di Kedah, bila Exco daripada Parti Keadilan seorang, dia klaim banyak-banyak sangat. Menteri Besar daripada PAS, dia minta jumpa saya. Saya kata okey, datang ke Matan Pau. Dia datang, dia buka file, klaim. Saya dah bagi nasihat, dia minta. Saya bagi nasihat kepada dia, buang. Saya tak peduli dia Parti Keadilan ke parti apa. Dia, kita janji amanah, dia khianati amanah, maka dia harus dibuang sebagai Menteri Negeri. Itu kita lakukan. Tapi bila dia dibuang, esok dia berlompat panggil TV3, saya dah tak yakin dengan Anwar kerana dia tidak berjuang untuk Melayu. Kalau otak kau yang sebenarnya ialah dia salah guna kuasa. Kita tak ada ruang untuk menjelaskan. Saudara ingat, sebab apa Pulau Pinang sebelum semasa BN defisit, sekarang surplus 2 bilion.